Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bertemu dengan izin Allah Ta'ala dalam tazkirah hadis. Kali ini kita teruskan lagi hadis daripada kitab Al-Adabil Mufrad. Masih lagi dalam hadis-hadis berkenaan dengan galakkan kita untuk memuliakan jiran, memberikan hak-hak jiran. Hari ini kita tengok satu lagi hadis daripada Abdullah bin Amr al-As. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Mujahid, iaitu Mujahid bin Jabr, an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, sahabi jalil, antara sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis Nabi SAW. Annahu dhubihat lahu syatun. Satu hari ada orang sembelihkan seekor kambing biri-biri untuk dia. Seorang hadiahkanlah dia seekor kambing biri-biri. Faja'ala yaqulu li ghulamihi, maka dia pun bertanya kepada jiran, kepada hamba lelaki ni. Kata, ahdaita li jarina al-yahudi, ahdaita li jarina al-yahudi. Kamu dah hadiahkan ke kepada jiran kita yang Yahudi ni? Kamu dah hadiahkan ke kepada jiran kita Yahudi ni? Maksudnya kita dah dapat kambing ni, kamu dah hadiahkan kepada jiran kita Yahudi ni? Kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Sesungguhnya malaikat Jibril sentiasa memberi peringatan kepadaku, berwasiat kepadaku tentang kepentingan wajibnya menjaga hak-hak jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran itu ialah orang yang mewarisi harta. Tuan-tuan rahimahumullah, begitu cantiknya hadis ni. Maksudnya Abdullah bin Amr al-As dalam dia nak mengamalkan hadis yang kita pernah bacakan sebelum ni, maksudnya antara termasuk daripada menjaga hak-hak jiran itu ialah bila kita ada makanan yang sedap, bila kita ada makanan yang lazat, kita bagi juga kepada jiran kita, hadiahkan kepada jiran. Bahkan bukan sekadar jiran, kata Allah, kepada jiran yang Yahudi. Jadi hadis ini pertama sekali menunjukkan bahawa kita ni digalakkan memberi hadiah kepada jiran. Kan? Kita balik kampung, kalau kita bawa balik buah, kita hadiah kepada jiran. Dia orang bagi kita kek, kita hadiahkan kepada jiran. Kalau bagi coklat, kita hadiahkan kepada jiran. Ini yang tersunnah Nabi SAW. Walaupun kafir. Betul, bawa kepada pengajaran kedua, iaitu al-ihsan ilal jar, buat baik kepada jiran walaupun dia kafir. Bahkan bukan sekadar kafir, Yahudi pula tu. Lihat tuan-tuan betapa cantiknya agama Islam. Yahudi, masa Islam ni orang yang paling benci kita, kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kata Allah dalam Al-Quran, kamu akan dapati orang yang paling kuat sekali kebencian dia, permusuhannya kepada kamu, wahai Muhammad, wahai orang Islam, ialah orang Yahudi dan juga orang musyrikin. Tetapi pada masa yang sama, bila orang musyrikin yang tak memerangi orang Islam, orang musyrikin tak menghina orang Islam, orang Yahudi yang tak membenci orang Islam suruh buat baik. Nah, isu Palestin sekarang, tengok macam mana. Bagaimana pengkhianatan dilakukan oleh orang Yahudi yang dahulu mereka datang ke bumi Palestin, disambut oleh orang Palestin setelah mereka dihalau daripada Jerman, daripada Germany, daripada Eropah, dah dihina di Eropah. Datang Palestin, orang Islam Palestin bagi makan, bagi apa bantuan. Orang Yahudi baca sejarah, orang Yahudi berada di dalam kemuncak keamanan ketika berada di bawah kerajaan Islam Andalusia dan juga ketika di bawah kerajaan Uthmaniyah. Lihat baru-baru ni kisah seorang profesor di Amerika Syarikat bersyarah. Bila sampai ke Israel, orang Israel kata, jangan, tempat paling berbahaya ialah tempat orang Arab. Orang Arab ni jahat, orang Arab ni teroris.
Lalu dia pun satu hari dia tengoklah betul kau Arab ni teroris. Dia pergi ke negara, dia pergi ke kedai seorang Arab, orang Palestin lah maksudnya. Orang Arab dia kata, kamu Yahudi? Yahudi kata, oh mari masuk. Dia sambut pula. Kenapa? Sebab, dia kata apa? Sebab sebelum tak ada orang Yahudi yang datang kedai kita. Jadi bila ada orang Yahudi datang kedai tu, orang Arab tu happy. Dia kata, mari masuk. Dia panggil pula orang keliling, mari masuk. Bagi air apa semua. Sangat gembiranya orang Arab bila ada orang Yahudi tu masuk kedai dia. Sebab apa? Sebelum ini tidak ada orang Yahudi datang. Lihat, berlakunya kes kejadian sekarang ni. Ada tak kita dengar orang Palestin kata celaka Yahudi, sial Yahudi, mencarut-carut tak? Masya Allah. Ini kemuliaan Islam. Alhamdulillah. Kejadian berlakunya isu keperangan yang berlaku baru-baru ni telah menunjukkan betapa cantiknya akhlak orang Islam dan betapa ramai orang bukan Islam melalui media-media sosial masuk Islam disebabkan melihat kesabaran orang Palestin, melihat kejahatan orang Israel dan lihat betapa tabahnya, betapa cantiknya agama Islam. Bahkan aja baru-baru ni seorang pengamal media sosial dia katakan, saya tak nak tengok satu orang yang paling bersabar, satu orang yang paling mulia daripada orang Islam di Palestin. Ketika mereka dibom, tak pernah satu hari pun saya dengar mereka mencela, mencarut-carut kepada orang Zionis. Allah musta'an. Apatah lagi kalau mereka tidak perangi. Nampak tak? Sampai Abdullah bin Abdullah atas kata, ahdaita li jarina al-yahudi, kamu dah bagilah kepada jiran kita yang Yahudi. Allahu akbar. Syekh Said Raslan, dia ketika dihuraikan hadis dia bawa satu kisah. Kisahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah di jiran. Imam Abu Hanifah ni ada seorang jiran yang kaki minum arak pemuda. Setiap malam ketika Imam Abu Hanifah solat malamnya qiyamul lail, orang tu pula dia akan start minum arak, dia akan mabuk. Satu hari ketika dia solat, dia dengar orang yang mabuk tu macam mengadu. Dia kata, adha'uni wa ayya fata adha'u liyawmi karihatin wasidadu thagri. Dia kata, mereka telah mengabaikan aku, kata budak Ibn Arak. Apalah aku ni, pemuda yang dah diabaikan oleh kaumnya pada hari yang tidak disukai, maksudnya pada hari kesusahan. Wasidadu thagri, iaitu ketika sepadan-sepadan semua perlu dijaga bahagian daripada musuh diserang. Abu Hanifah bila dia semayang tu, besok pagi dia terus pergi ke rumah jiran tadi. Dia kata, mana pemuda tadi? Maka orang kata dia ni telah ditangkap polis. Sebab apa? Sebab dia merosakkan rumah dia. Sebab dia merosakkan rumah dia. Agaknya sebab dia mabuk kan. Bila mabuk dia pun buat apa lah. Maka Abu Hanifah ni pergi ke balai polis tadi dan berusaha memberi syafaat dunia lah maksudnya, iaitu berusaha untuk membebaskan pemuda tadi. Sehingga akhirnya pemuda itu dibebaskan. Nampak tak? Nak jaga jiran. Kemudian dia kata pada pemuda tadi, apakah aku telah mengabaikan kamu, wahai pemuda? Kerana malam tadi aku telah mendengar engkau bersyair, iaitu adha'uni, mereka semua telah mengabaikan aku. Qala la wallah, tidak wahai Abu Hanifah, bal ahsanta ilayya, bahkan kau telah buat baik padaku. Maka semenjak daripada itu dia tinggalkan minum arak dan dia menjadi seorang ahli ibadah. Allahu akbar. Allahu akbar. Lihat betapa menjaga hak jiran ni telah menyebabkan hidayahnya orang itu tadi. Subhanallah. Adalah tahqirannya minal ma'rufi syai'ah. Jangan memperlekehkan benda yang baik. Setiap ibadat itu padanya penyebab kepada hidayahnya orang lain. Ya, sabarnya orang Palestin penyebab hidayahnya ratusan orang bukan Islam untuk masuk Islam. Bahkan boleh kita ribuan.
Kesabaran orang Palestin sebab beribuannya orang sedar akan kejahatan Zionis. Sebagaimana sabarnya Imam Abu Hanifah menjaga hak jiran itu telah menjadi penyebab kepada jirannya yang asalnya ahli maksiat yang minum arak menjadi ahlul ibadah. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran di atas sunnah, membaiki diri kita, membersihkan jiwa kita daripada sifat nifaq, dan mengilhamkan kepada kita dengan petunjuk-petunjuk yang baik. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-muslimin fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimin fi Gaza. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم اهلك الصهاينة المعتدين الذين قتلوا المسلمين ودمروا بلدانهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانشر جيوش الموحدين واهلك الكفرة والمبتدعة والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.